Assalamualaikum. Hai, murid-murid. Kita telah sampai ke standard pembelajaran 5.1.2 membanding beza graf terarah dan tak terarah. Pada video kali ini, cikgu akan fokuskan tentang perbandingan dan membezakan antara graf terarah dan graf tak terarah sahaja. Pastikan murid-murid tonton video seterusnya untuk melihat cara-cara untuk melukis graf terarah. Tonton, okey? Murid-murid, cikgu mulakan dulu dengan graf terarah. Ini adalah contoh graf mudah dan graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Murid-murid, perasan tak apakah perbezaan di antara graf yang cikgu tunjukkan sekarang dengan graf-graf yang kita telah pelajari sebelum ini? Sudah tentu anak panah, bukan? Ya. Ini adalah kerana graf terarah ialah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Murid-murid, mari kita lihat pula contoh bagi graf tak terarah. Dua gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini merupakan satu contoh graf mudah dan ini merupakan contoh bagi graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Nampak tak perbezaan antara graf tak terarah dan graf terarah? Perbezaannya hanyalah pada tanda penandaan arah, iaitu graf tak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah. Perbezaan di antara graf terarah dan graf tak terarah ialah hanya pada arah kaitan. Graf terarah mempunyai arah kaitan, manakala graf tak terarah dilukis tanpa penandaan arah. Mari kita pelajari pula perbezaan antara tata tanda graf tak terarah dan graf terarah. Dua graf yang cikgu tunjukkan di sini adalah contoh bagi graf mudah yang sama tetapi berbeza hanya pada tanda arah. Graf tak terarah dilukis tanpa tanda arah kaitan, manakala graf terarah mempunyai arah kaitan yang mengaitkan antara dua bucu. Kita lihat tata tanda bagi V. Untuk graf tak terarah seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, kita hanya menyenaraikan semua bucu yang ada pada graf tersebut, iaitu set bucu ialah A, B, C dan D. Ditulis A, B, C, D dalam kurungan. Manakala untuk graf terarah pula adalah sama seperti graf tak terarah. Kita senaraikan semua bucu yang ada. Tiada perbezaan pada tata tanda V untuk graf tak terarah dan graf terarah. Kita lihat pula tata tanda bagi set tepi iaitu E. Bagi graf tak terarah, seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, set tepi ditulis di antara dua bucu yang garis yang mengaitkan antara dua bucu, iaitu contohnya ini, bucu A berkait dengan bucu B, ditulis A, B. Bucu A berkait dengan bucu C, A, C dan B, C dan seterusnya C, D. Tidak menjadi kesalahan jika murid menulis B, A ataupun C, A ataupun C, B. Tapi alangkah baiknya jika murid-murid menulis mengikut tertib abjad. Itu lebih baik. Okey, kita lihat pula graf terarah. Disebabkan dia mempunyai arah kaitan daripada bucu B mempunyai arah kaitan ke bucu A, maka ditulis B, A. Okey.
B, daripada bucu B, arah kaitannya menuju ke C. Maka dia tulis B, C. Dan C, A dan begitu seterusnya D, C. Nampak tak perbezaan antara tata tanda untuk penulisan E, set tepi bagi graf terarah dan graf tak terarah? Okey, cikgu harap murid-murid faham dengan penerangan cikgu. Murid-murid, bagaimana pula dengan penentuan bilangan darjah bagi graf tak terarah dan graf terarah? Okey, mari cikgu tunjukkan. Okey, untuk graf tak terarah, bilangan darjah pada setiap bucu ditentukan dengan kaedah yang sebelum ni cikgu ajar. Okey, untuk bucu A, buat bulat, kemudian persilangan antara bulatan yang kita buat dengan garis yang sedia ada. Maka bilangan darjah pada A ada 2. Okey, untuk graf terarah, kita buat kaedah yang sama tetapi kita lihat tanda arah. Pada bucu A, arah masuk dan arah keluar. Kita lihat untuk bucu A hanya ada 2 arah yang masuk. Okey, daripada B dan daripada C sahaja. Okey, ada 2 sahaja dan hanya ada arah masuk dan arah keluar tiada arah keluar. Arah keluar sifar, arah masuk 2. Maka kita tulis begini. Okey. Darjah masuk pada A ada 2, darjah keluar daripada A ada sifar. Okey, begitu juga dengan bucu B. Okey, bucu B. Okey, ada 2 juga. So, darjah pada B ada 2. Darjah pada B di sini, lihat arah. Arah masuk dan arah keluar. Pada bucu B, tiada arah yang masuk dan hanya ada 1-2 arah yang keluar. So, ditulis darjah masuk pada B sifar, darjah keluar pada B 2. Okey, begitu juga dengan bucu C. Bucu C ada 1, 2, 3. So, ada 3. Bucu C, arah masuk pada bucu C ada 1. Arah 1, 2. Arah masuk pada bucu C ada 2. So, D, darjah masuk pada C ada 2. Darjah keluar daripada C ada 1. So, daripada C ke A ni keluar. Darjah pada bucu D, di sini ada 1. Di sini kita lihat arah keluar saja daripada bucu D. Maka D in pada bucu D ada sifar. D keluar daripada D, darjah keluar daripada D ada 1. So, jumlah dia tetap sama. Antara graf tak terarah, jumlahnya ada 8. Di sini pun kalau ditotalkan memang ada 8. Cuma perbezaan bilangan darjah, penentuan bilangan darjah untuk graf tak terarah, kita cuma melihat berapa sahaja bilangan, tak perlu tengok arah. Tetapi untuk graf terarah, kita perlu melihat arah masuk dan arah keluar pada setiap bucu. Okey, cikgu harap murid-murid faham cara menulis bilangan darjah untuk graf terarah. Okey, kita lihat pula contoh bagi graf gelung dan berbilang tepi. Okey, untuk set bucu, kita hanya senaraikan bucu yang ada. Untuk graf tak terarah dan graf tak terarah tiada perbezaan. Senaraikan sahaja P, Q, R, S, T. Tetapi untuk set tepi, untuk graf tak terarah tiada masalah. Kita cuma tulis tepi yang mengaitkan antara dua bucu. P berkait dengan T, P berkait dengan Q, Q berkait dengan R. Dan di sini ada dua tepi, iaitu berbilang tepi. Q ke R ni berbilang tepi, maka kita tulis Q ke R, Q, R. Ada dua kali. Ini menunjukkan adalah graf berbilang tepi. Q
Q berkait dengan S, ditulis Q, S. S berkait dengan T, S, T. Dan pada bucu T ada graf gelong. Maka kita tulis T berkait dengan T balik. Graf gelong macam tu. T berkait dengan T balik. Bagi graf terarah. Okey, graf terarah. Kita perlu melihat arah kaitan. Okey, P menuju ke Q. Maka ditulis P, Q. Pada berbilang tepi ni arah dia lain. Satu masuk, satu keluar. So, Q ke R. Q, R. R, Q. Dan dari sini, dari bucu S ke Q. So, S, Q. T ke S. T, S. Pada bucu T ada graf gelong sama juga T, T. Dan akhirnya T ke P. T, P. Senang kan? Okey, kita lihat pula pada penentuan arah bilangan darjah bagi graf tak terarah. Okey, sama seperti sebelum ni yang cikgu ajar setiap bucu tu. Okey, pada bucu P ada 2. Ada 2. Okey, bucu Q, bucu P bucu P di sini. Okey, bucu P di sini tengok arah kaitan. Okey, arah masuk dan arah keluar. Okey, pada bucu P ada satu arah masuk, satu arah keluar. Maka darjah masuk pada P ada 1, darjah keluar pada P ada 1. Okey, nampak? D in P 1, D out pada P ada 1. Okey, bucu Q pula. Okey, bucu Q bulat juga ada 1, 2, 3, 4. Okey, so D pada Q ada 4. Okey, pastikan ada 4 juga di sini. Cuma kita lihat arah kaitan. Okey, tengok anak panah yang masuk ada berapa? 1, 2, 3. 3 masuk, 1 keluar. Mesti ada 4 Okey, D darjah masuk pada Q ada 3, darjah keluar pada Q ada 1. So, jumlahnya 4. Okey, kita lihat kita lihat pula pada R. Nak cakap cepat jadi macam tu. Okey, R ada 2. So, ada D pada R ada 2. So, di sini pastikan ada 2 juga. Cuma tengok arah kaitan. Okey, arah masuk 1, arah keluar 1. Maka darjah masuk pada R ada 1. Dan darjah keluar pada R ada 1. Okey, so jumlahnya 2 juga. S pun sama. S, bucu S ada 2. So, darjah pada S ada 2. Di sini pun ada 2. Cuma tengok arah kaitan. So, arah masuk ada 1, arah keluar ada 1. Maka darjah masuk pada S ada 1, darjah keluar pada S ada 1. Okey, bucu T. Okey, buat bulat ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. So, D pada T, darjah pada T ada 4. Okey, cuma cikgu nak tekankan di sini adalah pada bucu T. Bucu T ni ada gelong. Okey, arah dia boleh lawan arah jam ataupun ikut arah jam. Terpulanglah pada murid-murid. Okey, kat sini dia ada satu arah masuk, satu arah keluar. Okey, kan dia berbalik pada bucu yang sama. So, dia keluar pada bucu T dan dia masuk pun pada bucu T juga. Okey, dia masuk, satu keluar. So, kita kira berapa arah masuk, berapa arah keluar pada T. Arah masuk ada 1, arah keluar ada 3. So, kita tulis darjah masuk pada T ada 1 dan darjah keluar pada T ada 3. Okey, so kita jumlahkan semua ni. Okey, jumlahnya adalah 14. Sama je dua-dua ni.
Okey, bilangan darjah tetap sama, cuma cara penulisan. Okey, graf tak terarah, kita just kira sahaja berapa bilangan darjah kat situ. Tapi untuk graf terarah, kita pecahkan kepada dua, arah masuk dan arah keluar pada setiap bucu. Okey, faham tak? Okey, cikgu harap awak faham. Senang je. Okey, murid-murid. Okey, kita telah mempelajari dan kita telah membandingkan antara graf terarah dan graf tak terarah. Okey, cikgu harap awak faham dengan penerangan cikgu tadi. Dan pastikan tonton video seterusnya untuk kita pelajari bagaimana nak melukis graf terarah. Okey, ini part yang sangat penting. Pastikan tonton. Okey, jangan lupa belajar bersama Cikgu Bayati. Sebarkan ilmu, luaskan pengetahuan. Bye. Assalamualaikum.